saudara kita, pokda kita, Datuk Ismail Hamzah, bekas timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, orang Guai, orang Mengkarok. Jadi malam ni empat penceramah orang Guai datang berceramah di kampung Guai untuk menangkan Dong Guai. Jadi pertama-tamanya marilah kita mengucap syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini. Ceramah perdana yang pertama menjelang pilihan raya yang ke-13 insya-Allah. Jadi kalau saya nak perkenalkan diri saya, memang patut, tapi kita rasa malu lah sikit. Balik kampung sendiri. Jadi kalau panggil Ustaz Sulaiman, orang Guai ni tak kenal. Kalau panggil Ustaz Sulaiman, orang Guai ni ingatkan anak saudara Akinik. Anak saudara Akinik tu ada nama Ustaz Sulaiman. Jadi kalau panggil ayah Nek, Akinik, ni lah orangnya. Walaupun anak cucu di sini ada yang kenal nama tapi tak kenal orang. Tak kenal orang. Dia kata jumpa ayah Nek tapi besar sangat. Jumpa Akinik tapi badan besar. Ingat Akinik ni kenik. Walau bagaimanapun, terima kasih atas segalanya. Saya hanya nak mengalu-alukan kedatangan penceramah kita. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Firman Allah, orang mukmin baik laki-laki atau wanita, sebahagian mereka menjadi penolong sebahagian yang lain. Maknanya kita orang Islam, di samping kita bersaudara dari segi keluarga, bersaudara dari segi sekampung, bersaudara dari segi sehalaman, bersaudara dari segi sama-sama cakap bahasa Melayu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertolong bantu untuk kuatkan, tegakkan dan tinggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak padan kita dengan kita orang Guai, bangsa Melayu, untuk kita hanya bersaudara kerana puak kerabak kita, kerana bangsa Melayu kita, kerana satu senyum jempol kita. Senyum jempol ni pun satu masalah juga. Satu nama UPU, unit petuni, senyum jempol. Senyum jempol ni Guai tu lah. Tapi kalau kita tidak menceburi dalam politik, kita pun tak tahu mana senyum jempol. Gitu kan. Dia tidak habis setakat kita bersaudara, sekampung, sehalaman, setanah air, sebangsa Melayu. Dia kena pergi lebih jauh, iaitu orang mukmin, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul hari kiamat, qada dan qadar. Laki-laki, perempuan, yang pertama dia tolong bantu sama-sama untuk
meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya diberitahu oleh Allah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak buat baik, ajak mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan sembahyang, wa yu'tuna zakah, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Orang ini yang buat kerja tolong bantu untuk kebaikan ini, ulaika sayarhamuhumullah, mereka ini kelak akan mendapat rahmat Allah. Maknanya kita nak rahmat atas dunia dengan orang Melayu sebagai tonggak politik dalam negara kita, dalam negeri kita, dalam kampung kita, berteras berlandaskan Al-Quran, berlandaskan Islam, berlandaskan sunnah. Yang ini hadis Nabi SAW. Kerana kita tak saja dapat nakkan nikmat dan rahmat dunia, tapi kita nak rahmat dan nikmat hari akhirat. Inna Allah azizun hakim. Allah maha gagah perkasa lagi maha bijaksana. Maka keperluan kita bila menjelang pilihan raya ini ke-13, keperluan kepada kita ialah untuk kita bersama-sama kumpulan atau gerakan atau jamaah atau parti politik yang nakkan kebaikan. Bukan kita kata orang yang lain tak baik, tetapi dalam politik moden, manusia sekarang mau cari yang terbaik daripada yang baik, menukar daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Oleh itu, PAS, Parti Islam Malaysia, yang berjuang Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma' Ulama dari tahun 51 sampai sekarang tidak berubah dasarnya. Bahkan orang Guai ini telah lama kenal parti PAS Bintang Bulan. Kalau kita kata tahun 69, siapa calon PAS di Teriang ni? Pak Allah Mat, arwah Pak Allah Mat, semua orang kenal. Masa Pak Allah Mat bertanding, tak ada seorang pun orang Guai ni yang tak sokong Pak Allah Mat. Walaupun ada Lim Wakang. Siapa bertanding masa tu? Cina, MCA. Ada sikit-sikit kepala kerbau. Siapa bertanding? Peter Aziz. Ini nostalgia. Maknanya, kalau orang Guai ini sifat dia ada sedikit membangkang kerajaan, itu sudah satu perkara yang ada asal usul dia. Apatah lagi kita ni dipanggil pembangkang, tetapi pembangkang dalam parti politik kerana belum memerintah lagi Malaysia, belum memerintah negeri Pahang. Tetapi perjuangan kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' Ulama' dan Qiyas, ini kita bukan pembangkang. Kita ini ialah penyokong kepada amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan tentulah di sana dari tahun 51 sampai 69 ada perubahan kepada cara-cara pendekatan parti Islam. Kita berjuang sendiri-sendiri. Sedangkan mula merdeka UMNO sudah berjuang dia bersama dengan perikatan. Maka dalam sistem demokrasi, orang yang ramai akan mengalahkan orang yang sedikit. Maka ulama-ulama PAS setelah mereka dapat memerintah Kelantan kemudian tumbang tahun 78, bagaimana mereka memikirkan pendekatan politik kerana nak menegakkan kebenaran, nak menegakkan Al-Quran, nak menegakkan sunnah
yang menjadi kewajipan, maka jalan kepada menegakkan kebaikan itu juga menjadi wajib. Hukmul wasilah fi hukmil maqasid. Hukum jalan sama dengan hukum tujuan. Kalau secantik mana pun tujuan kita nak tegak Quran, tegakkan hadis, ijma' ulama' dan qiyas, tapi tak dapat. Boleh dibaca kitab di madrasah, di pondok dan di masjid saja, tapi tidak boleh dilaksanakan di dalam pentadbiran dan kepada masyarakat, maka usaha untuk menegakkan perkara itu juga jadi wajib. Kalau perlu berkongsi, bermuafakat dengan orang lain, maka kita wajib bermuafakat. Sebab itulah pendekatan PAS kita lihat tahun 90 apabila PAS susunya di Kelantan mengadakan Angkatan Perpaduan Ummah. Maka PAS berjaya dengan semangat 46 tahun 90 dapat Kelantan. Kalau pada adatnya tak bekerjasama dengan 46 pada adat, maka kita tidak memerintah. Bila memerintah tahun 90, boleh gubas tahun 93 Kanun Jenayah Syariah yang disebut hudud kisah ta'zir itu. Yang menjadi penghalang Dr. Mahathir Mohamad. Bila Tunku Ni Aziz hantar surat nak laksana hudud untuk orang Islam di Kelantan sebagai menunaikan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi tanggungjawab untuk menjadi model kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Tengok hudud Dr. Mahathir hantar surat tidak membenarkan kerajaan Kelantan buat hudud. Siapa sebenarnya tak nak kepada hukum Islam? Tahun 90 sampai sekarang tukar perbankan payah bukan perbankan konvensional yang ada riba tukar kepada bank Islam, akaun kerajaan negeri dan banyak lagi lah. Itu cerita permulaan era baru PAS tahun 99. Kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang Melayu semua bangun. Termasuk orang UMNO, termasuk orang atas pagar menyokong. Masa tu barisan alternatif. Tapi Cina tak berubah. Maka negeri Pahang dapat 6 PAS. Campur yang lain ada 8 pembangkang. Hanya dapat menjadi pembangkang. Tetapi ulama-ulama PAS sudah melihat pendekatan tahaluf siasi kerjasama politik ini satu memberi faedah yang sangat besar dan keuntungan kepada gerakan dan pergerakan Islam. Tahun 99 barisan alternatif. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tahun 2008 semua orang tak sangka. Orang PAS terkejut beruk. Orang PKR pun terkejut beruk. Orang DAP lagi pula terkejut moyet. Orang UMNO pensan. Sebab apa? Daim Zainuddin menyebut 5 negeri jatuh kepada pembangkang. Dia sebut betul Selangor, Perak, Kedah, Kelantan kekal dan Pulau Pinang jatuh kepada pembangkang. Jatuh sungguh dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dimensi baru, sudut baru politik Malaysia berlaku di mana ulama-ulama PAS buat kajian bahawa kita untuk menegakkan Islam tadi atau untuk meningkatkan amal ma'ruf nahi munkar, kita wajib mengadakan tahalluf siasi, kerjasama politik. Macam model Barisan Nasional lah, kita tak napi. Dan politik baru akan datang dan khususnya pilihan raya ke-13 politik dua parti. Maknanya kita akan berhadapan Barisan Nasional lawan Pakatan Rakyat. Apa yang dapat mungkin penceramah yang akan datang akan hurai. Cuma saya nak sebut sikit. Kita bila di kampung ini akan datang kepada kita, dia kata habislah orang Melayu kalah, UMNO kalah.
Tuan-tuan, saya sebut banyak tempat dah, dan saya nak sebut di tempat kampung saya sendiri bahawa sistem politik Malaysia, pola pengundian dan wakil rakyat, dia tidak sama dengan Indonesia. Tak sama dengan Mesir, tak sama dengan Thailand. Maka kalau kita bertanding, PAS lawannya UMNO, DAP lawannya MCA Gerakan, PKR orang Melayu lawan UMNO, PKR Cina lawan tempat Cina, yang ini MCA atau Gerakan. Maknanya kalau kita undi calon Pakatan Rakyat dari PAS, kita menangkan Melayu Islam PAS yang tewas, Melayu UMNO. Maknanya kalau tewas Melayu UMNO yang naik Melayu PAS. Kalau tewas Cina MCA Gerakan yang naik Cina DAP. Mana dia cuma tukar kerajaan. Pola Melayu banyak mana kursi, Cina banyak mana kursi, tak bangkit, tak berbangkit. Datang utusan Malaysia, tulis besar lengan, DAP akan bertanding 91 kerusi. Tengok, dia nak takut kau orang Melayu. Penjamak pengurusi kena beri warna ni tak gajah. Ni aku rasa akulah yang ceramah hebat sekali ni. Tahu orang belakang ni macam mana. Jadi di momok macam tu. Datang kampung Melayu, kalau kita pangkah PAS nanti DAP jadi merentah kerana dia bertanding 91 kursi. 2008 47 kursi. Kalau 2013 ni habis banyak 50 ke bawah. 1/4 daripada 222 kursi pun tak sampai. Leo Nganga kata, Ustaz, mana boleh perintah? Dewan Undang Negeri 7 saja tanding. Daripada 43 Dewan Undangan Negeri Pahang, DAP bertanding 7. Menang 7-7 tu. Dia tak dapat merentah, melainkan bersama PAS dan pakat PKR. Parlimen 47 kursi menang semua pun. Tobat lahum, tak boleh merentah. Usahakan nak jadi Perdana Menteri. Pergi tempat Cina, dia cakap macam mana? Lu jaga Cina. Kalau lu undi di DAP nanti, Pak akan perintah. Dia potong semua tau. Oh, Cina takut kena potong. Ini momokkan. Tuan-tuan, percayalah, politik baru Malaysia antara dua parti komponen, BN dan Pakatan, akan insya-Allah akan memajukan agama kita, akhirat kita, dan memajukan dunia kita, dengan makna golongan marahin orang kampung akan terbela dengan tawaran-tawaran pakatan pula. Saya nak akhirkan dengan satu perkara yang mungkin akan diulas panjang oleh penceramah selepas saya, iaitu katalah kita mengundi, sudah mengundi, SPR umar pukul 3 pagi, 145 kerusi dapat kepada Pakatan Rakyat, yang lebihnya kepada UMNO dan Barisan Nasional. Pukul 10 pagi besok, ketua ataupun ketua kepada parti yang menang menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Angkat sumpah jawatan, dilantik Perdana Menteri. Berita pukul 1 tengah hari, keluar dalam berita seluruh negara bahawa mulai hari ini minyak diturunkan
50 sen, contohlah 50 sen, sebagaimana yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Rakyat. Orang ada yang takbir, ada yang bersorak, ada yang berjerit, datang kita, kau tak nak minyak turun, kau tetap nak minyak harga RM1.90 seliter. Orang ni cerdik ke pada? Saya jawablah sendiri. Pengumuman kedua, PTPTN dimansuhkan dan digantikan dengan pendidikan percuma dari tadika sampai ke universiti. Ini isu melibatkan orang kampung, orang bandar, orang menengah, orang atas, orang pelda, semua orang ada anak sekolah. Maka bila diumumkan PTPTN dimansuh dan pelajar tidak perlu bayar hutang, pelajar-pelajar yang 3, 4, 50 ribu yang ada hutang, 50 ribu, 30 ribu, 20 ribu ini, mereka sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mamat, kenapa awak sujud? Hutang PTPTN dah mansuh. Kerajaan baru umum. Kata ayah dia, tak ada, aku nak bayar juga. Ini ayah bodoh ke ayah cerdik? Tuan-tuan, maknanya tawaran Pakatan Rakyat 5 bilion setahun dengan jimat cermat dan urus tadbir yang tidak tiris, maka 5 bilion ini boleh untuk menjadikan pendidikan percuma ini dari janji kepada realiti. Marilah kita bersama-sama berganding bahu, tua muda, kecil besar, adik kakak, kita ubah. Buat kata orang, apa orang Sabah kali inilah, ini kalilah. Ini kalilah kita ubah, walaupun kita duduk dalam UMNO, walaupun kita atas pagar, walaupun kita menyokong Pakatan Rakyat, kita bersama-sama, tak ada ruginya untuk buat perubahan. Kerana perubahan itu insya-Allah akan menjanjikan perkara yang Allah redha. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan atau kesenangan di dunia dan lebih-lebih lagi kesenangan di hari akhirat. Saya mengalu-alukan kedatangan penceramah selepas saya ini dan saya minta maaf kepada saudara mara saya, adik kakak saya di Kampung Guai ini. Malam ni saya rasa sangat bertuah saya dapat berceramah depan tuan-tuan dan kita bawa orang Guai semua. Orang Guai semua malam ni. Jadi sebagaimana saya sebut tadi, minta tolong bantu dan saya merayu amat-amat sangat. Kita buktikanlah perubahan di Kampung Guai ini dengan kita mengundi calon PAS sama ada. Kebetulanlah di sini di Guai, Kampung Guai ini calon parlimen pun PAS, calon DUN pun PAS. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!